Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini 1 Jumadil Ula 1442 bersamaan dengan 16 hari bulan 12 2020. Kita sambung pengajian kita dalam kitab Fathul Mu'in. Nama kitab dia Fathul Mu'in, syarah kepada bisyarhi Qurratil Aini wa Muhimmatid Din. Mana pembukaan, nama kitab ni pembukaan Allah yang Maha Penolong untuk syarah kitab dia Qurratul Ain. Qurratul Ain maknanya penenang, penyejuk mata, kitab yang membincangkan perkara asas dalam agama. Jadi alhamdulillah kita tamatkan sedikit lagi muqaddimatul muallif. Muqaddimah muallif dalam kitab Arab edisi yang anda baca ni, Tahqiq Bassam Al-Jabi, muka surat 34, edisi terjemahan muka surat 3. Wa ba'du fahadha mukhtasarun fil fiqhi ala madhhabil imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan kemudian daripada itu, daripada mana tu? Daripada kita ba'dama taqaddama minal basmalati wal hamdalah wassalatu wassalam ala man zukir. Sesudah kita menyebut huraian tentang basmalah, tak letak baris, pelajar letak baris. Basmalah tu maknanya bismillah, dia ringkasan basmalah. Dan hamdalah, hamdalah tu makna alhamdulillah, itu makna hamdalah. Dan selawat serta salam. Jadi selawat dan salam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang telah kita bincangkan, alhamdulillah. Fahada al-muallaf al-hadiru zihnan, kata di pengarang dia, maka ini kitab karangan yang sudah siap ditulis, adalah sebuah mukhtasar. Apa makna mukhtasar? Ringkasan. Kalau kata mukhtasar itu ringkasan yang sedikit lafaznya, lafaz dia pendek tapi maknanya panjang. Ini makna kita boleh hurai panjang lah. Kalau kita nak hurai satu malam, boleh satu baris ni. Itu maknanya mukhtasar. Dia tak cakap banyak. Dari kata minal ikhtisar, dari perkataan ikhtisar, mana ringkasan bahasa Arab. Ikhtisar makna meringkaskan ataupun keringkasan ataupun ringkasan, boleh. Fil fiqhi, dalam ilmu fiqh. Tuan saya bagi tahu kitab kita ni berbincang maudhu' dianya ilmu fiqh. Kita panggil tajuk dianya ilmu fiqh. Apa makna fiqh? Tengok kita. Dari segi bahasa, al-fiqhu lughatan. Kalau kita kata fiqh, dari segi bahasa dengan mana al-fahmu. Fiqh makna faham. Walakin la tafqahuna tasbihahum, kan dalam Quran tu kata binatang tu bercakap tapi kamu tak faham apa yang dia kata. Itu makna fiqh. Dan dari segi istilahnya, istilah bahasa Arab kata al-ilmu bil ahkamis syar'iyyatil amaliyyati al-muktasabi min adillatiha tafsiliyah. Ilmu yang berkenaan dengan hukum-hukum syarak yang amali. Sebab fiqh ni dia tak banyak teori, dia kena pergi ke amali. Siapa dia buat nak solat, ini rukun dia, mau kena buat. Nak puasa, ini cara dia. Nak zakat, ini cara. Nak haji, begitu dia panggil amali. Amali yang dipetik, yang diambil dari dalil-dalilnya at-tafsiliyah secara terperinci.
secara terperinci tafsil itu makna fiqh. Fiqh ni maknanya kefahaman hukum syarak yang kita ambil daripada dalil. Sebab tu ulama dia beza di antara fiqh dengan syarak. Kalau kata syarak tu memang Allah Taala syariatkan. Fiqh ni hak kita faham daripada dalil. Bila kita faham daripada dalil, maka akan berlakulah khilaf ulama. Ulama mazhab Hanafi kata boleh, ulama Maliki kata tak boleh. Sebab kefahaman. Dia tak langgar nas. Mereka ni para ulama, dia ikut apa yang dia faham. Dia ikut apa yang dia faham. Baik. Istimdaduhu, tanda dalam bahasa Arab kata istimdaduhu, sumber pengambilan hukum ini dari mana? Daripada Al-Quran, Al-Kitab, was sunnah, wal ijma' wal qiyas. Ini dia panggil 4 tonggak sumber perundangan dalam Islam ni. Yang pertama sekali Quran. Kalau tak ada dalam Quran atau Quran tak terperinci, tidak memperincikan hukum seperti dalam bab salat, Allah tak bagi tahu kita berapa rakaat. Dia bagi tahu aqimus salat, diri salat. Berapa rakaat? Pukul berapa? Maka hadis sunnah memperincikannya. Apa pula dengan ijma'? Tanda ni pelajar. Al-ijma' maknanya ulama sepakat, setuju di atas hukuman itu, tidak ada khilaf. Itu makna ijma'. Ijma' para ulama, para di kalangan sahabat, para ulama ummah. Apa makna qiyas? Qiyas iaitulah hukum ni tidak ada nas yang menunjukkan dia itu halal, tapi kita qiyaskan kepada dia. Contohnya kita di Malaysia ni makan nasi. Bila mari musim fitrah, kita nak keluar zakat dengan apa? Dengan nasi, dengan beras. Beras tak ada dalam Quran, tidak ada. Dalam hadis juga tidak sebut, tapi kita qiyas kepada gandum. Gandum ni makanan yang mengenyangkan, boleh disimpan. Maka beras sama, itu dia panggil qiyas. Jadi qiyas ni maknanya kita ukur dia tu dengan sifat-sifat dia, dengan ciri-ciri dia yang sama, maka kita letakkan hukum itu kepada dia. Itu nama qiyas. Itu mudahlah. Wa faidatuhu, tulis. Faedah belajar ilmu fiqh ni apa faedah dia? Imtithalu awamirillahi ta'ala wajtinabu nawahi. Iaitulah untuk mengikuti suruhan-suruhan Allah dan menjauhi larangannya. Jadi kalau belajar saja, hak haram pun kita gomok, hak halal kita tak ambil, maka itu dia panggil tak ada fiqh gitu. Orang belajar sajalah. Fiqh itu makna kefahaman. Ala mazhabil imamul mujtahidi Abi Abdillah Muhammad ibn Idris Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Mengikut mazhab Imam al-Mujtahid. Imam mujtahid ni makna orang yang cukup keahlian. Dia ambil Quran, dia ambil hadis, dia korek, dia gali, keluarkan hukum. Itu makna mujtahid. Mujtahid ni ada kategori. Imam besar ni dia panggil mujtahid mutlak. Macam Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Malik, Ahmad, itu dia panggil mujtahid mutlak. Ada lagi mujtahid mazhab. Mujtahid dalam bab juz'iyat, kita akan jumpa nanti beberapa kategori mujtahid. Gelaran dia Abi Abdillah. Abu pun boleh, Abi boleh. Sebab ala tu jadi Abi lah kan. Abi Abdillah, nama dia Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa radhi anhu. Apa dia kata? Ma zahaba ilaihi minal ahkam fil masail, iaitu maksudnya ialah mengikut. Kita fiqh kita ni mengikut ijtihad Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dia kata mengikut, kita kata mengikut lebih sedap daripada menganut. Sebab menganut ni mana kita anut agama kan. Itu bahasa. Di atas masalah-masalah Muhammad bin Idris. Nama Imam Syafi'i Muhammad. Tengok dalam kitab. Nama Imam Syafi'i apa? Muhammad. Ayah dia Idris. Anak Abbas. Tok dia nama Abbas.
Abbas bin Usman bin Syafi'. Tu cerita Syafi'i tu mari daripada datuk dia yang ke berapa? Tengok atu hukum balik. Idris ayah dia. Kemudian Idris bin Abbas bin Osman bin Syafi'i yang ke-6. Kan? Baru jadi Syafi'i. Pasal itulah kata Syafi'i, nama dia Muhammad. Kita kadang-kadang tak jumpa nama. Bin As-Sa'ib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hashim bin bin Al-Muttalib bin Abdi Manaf. Dia jumpa dengan Nabi mana? Jumpa di Hashim. Kan? Jauh dah jarak ni. Wa Syafi', tengok Syafi' dia jadi Syafi'i itu Syafi' dan bapa dia Syafi' bin As-Sa'ib yang dinisbahkan Imam Syafi'i kepada dia tu. Didapatkan nasab nisbah. Syafi'i ambil pada tok dia Syafi'. Wa aslama huwa wa abuhu As-Sa'ib yauma Badrin. Syafi' dan ayah dia As-Sa'ib memeluk Islam keduanya pada hari peperangan Badar. Mana tahu yang kedua hijrah dah, baru masuk Islam tok dia ni. Imam Syafi'i rahimahullahu taala dilahirkan pada tahun 150. Kena ingat ni. Lepas ni kita nak tanya, tahun berapa Imam Syafi'i lahir? 150. Dan dia meninggal dunia pada hari Jumaat akhir bulan Rajab tahun 204. Muda lagi orangnya. 204 tolak 150 jadi berapa? 54 tahun. Ya. Kena belajar matematik ni. 54 tahun je umur Imam Syafi'i. Berapa? 54. 150 204 kan? Baik. Muda sangat rahimahullahu taala. Cerita Imam Syafi'i ini anda tak cerita dari sini para pelajar. Alhamdulillah kita dah buat satu seminar gitu. Kan? Seminar Jenius Imam Syafi'i di masjid ni. Tuan-tuan boleh tengok rakaman. Rasa 2 jam ke lebih. Boleh tengok dalam tu banyak cerita ya, alhamdulillah. Baiklah kita pergi kepada kata muallif. Wa sammaituhu bi qurratil aini bi bayani muhimmati ahkamiddin. Dan aku namakan mukhtasar, kita asal dia tu mukhtasar tu nama dia Qurratu Aini. Apa makna Qurratu Aini? Penyejuk mata. Dengan menjelaskan perkara-perkara yang penting dalam agama. Sebab tu kalau kita tengok dalam kitab kita dalam kurungan itu matan. Mata Qurratul Ain. Kitab yang kita baca ni nama dia Fathul Mu'in. Dia tulis matan, dia syarah sendiri pula. Masya-Allah tabarakallah. Syekh Al-Malibari. Apa dia kata? Berkenaan dengan penjelasan tentang perkara-perkara penting dari hukum-hukum agama yang saya memilihnya. Saya pilih dia daripada syarah-syarah dan kitab syarah ini adalah dari kitab-kitab pegangan mu'tamad. Pegangan yang mu'tamad daripada kitab-kitab mu'tamad li syaikhina. Tengok, kalau dia kata syekh kami, tulis pelajar. Kalau Malibari kata syekh kami, maksud dianya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami itu guru dia. Ibnu Hajar ni ada kitab dia nama dia Tuhfatu Al-Muhtaj kan, dengan kitab dia juga Fatawa Fiqhiyah, dan kitab dia yang kita belum baca lagi di sini kitab Az-Zawajir an Iqtirafil Kabair. Duk rasa nak baca juga tu. Kitab tentang dosa-dosa besar. Insya-Allah doakan panjang umur, sihat kita baca. Jadi Syekh ni kata aku pilih syarah kitab aku ni daripada kitab-kitab yang mu'tamad karangan guru kami. Siapa dia guru dia? Ibnu Hajar Al-Haytami, Khatimatil Muhaqqiqin, iaitulah penamat kepada ahli tahqiq. Nama dia Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Haytami. Dan ulama-ulama mujtahid yang lain seperti Wajihuddin Abdurrahman bin Ziyad.
Tulis Abdul Rahman bin Ziyad ada bin Az-Zabidi. Jadi Abdul Rahman kalau kata Ibnu Ziyad dia akan sebut. Kalau dia kata guru kami, dia tak sebut siapa, itu Ibnu Hajar. Kalau dia kata guru kami Ibnu Ziyad, dia nak beza supaya tak tukar guru. Dia sebut nama Ibnu Ziyad. Ini untuk guru dia ni. Wa syaikhai masyayikhina. Oh, masya-Allah. Dan juga karangan daripada dua syekh bagi syekh kami, iaitulah Syekhul Islam Al-Mujaddid Zakaria Al-Ansari. Dalam mazhab Syafi'i ni kalau kata Imam Syekhul Islam, maksud dia Zakaria Al-Ansari. Dan Imam Al-Amjad Ahmad Al-Muzajjad Az-Zabidi rahimahullahu ta'ala, dan yang lain daripada mereka yang terdiri daripada ahli tahqiq mutaakhirin, ulama-ulama yang kemudian, dengan berpegang mu'tamidan ala ma jazama bihi syaikha al-mazhab, dengan kita berpegang kepada apa yang diputuskan, dijazamkan, mana diputuskan oleh dua orang imam mazhab, syekh mazhab. Siapa dia? Nama dia Imamun Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i. Ini kita Imam Syafi'i turut sampai ke Imam Nawawi, dia berhenti situ. Lepas tu turun pula mari pada Ibn Hajar dengan Ramli, break situ. Lepas tu dia turun pula mari, kemudian siapa dia? Dia ada dalam kitab Al-Fawaid Al-Makkiyah menceritakan tentang susu galur ulama-ulama mazhab. Baiklah, kita menumpang ilmu mereka untuk memahami agama kita ini berdasarkan kepada nas Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami mengarang ini, kata di Syekh Al-Malibari kata, rajiyan min Rabbinar Rahman. Kami mengarang kita ini dengan berharap kehadrat Allah yang Rahman, yang Maha Penyayang. Semoga bermanfaat kita ini bagi orang-orang yang cerdik, yakni yang berakal, tuan-tuan syekh, tuan-tuan guru, dan kita ini menjadi sebab bagi sejuk mata hatiku pada esok hari di akhirat, menjadi ilmu yang bermanfaat dan sejuk mata hatiku dengan memandang kepada wajah Allah yang Maha Mulia, bukratan wa asyian, pada pagi dan petang, bila di akhirat esok. Amin ya rabbal alamin. Kata Abu Anas, kita juga baca kita ini untuk memahami agama. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kepada kita kepahaman yang baik, meredai kita dan memasukkan kita dalam kumpulan orang-orang yang layak untuk memandang wajah Allah di akhirat esok. Amin ya rabbal alamin. Tamatlah muqaddimah kitab. Kita masuk kepada babus salah. Baru masuk bab solat. InsyaAllah perbincangan kita dalam bab solat ini dalam bab kewajipan solat. Bab kewajipan solat. As-salatu syar'an, definisi solat. Terjemahan dia, solat itu sembahyang. Mengikut lughah, tanda tuan-tuan. Lughatan as-salah bermakna ada di, dia sebut syarat dulu, lepas tu baru dia sebut lughah. Tak apalah, kita ikut Syekh. Syar'an aqwalun wa af'alun makhsusatun muftatahatun bit takbir mukhtatamatun bit taslim. Makna solat mengikut istilah syarak, definisinya beberapa ucapan, perkataan dan perbuatan yang khusus yang dimulakan dengan takbir dan diakhirkan dengan salam. Kita semaya ni mula dengan takbiratul ihram, sudah dia dengan salam. Di celah tu ada apa? Ada aqwal, ada bacaan, ada al-Fatihah, ada tasyahud, ada selawat. Kemudian af'al ada, berdiri, rokok, sujud, qiyam, i'tidal, itu semua perbuatan. Perbuatan itu disebut salat, sembahyang, kerana ia mengandungi makna salat dari segi bahasa. As-salatu lughatan, tanda dia terbalik sini. Dari segi bahasa salat dengan makna doa. Maknanya kita bila kita Allahu Akbar itu siapa salam, semua itu doa belaka. Jadi di antaranya
baca Fatihah, setengah Fatihah kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Jadi semua tempat itu kita doa. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut di antara tempat yang sangat mustajab doa waktu sujud. Kena ambil peluang waktu sujud kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, bilangan solat yang wajib. Wal mafrudatul ainiyatu khamsun. Dan sembahyang yang fardu. Tulislah tajuk tepi itu. Bilangan solat fardu itu ada 5. Tiap-tiap hari dan tiap-tiap malam 5 je ada. Ialah solat itu termasuk dalam perkara ma'lumatun minad din bin darurah. Adalah suatu perkara yang diketahui dengan pasti. Orang tahu belaka solat ni wajib. Mana dengan darurat tu dengan pasti tidak perlu pada berfikir dan menyiasat lagi. Kecuali orang tak mau solat. Kalau tanya orang Islam, solat wajib? Wajib. Hak tengah duduk ya tak semata ya, bertanya, maya wajib? Wajib. Lepas tu kan tak pergi masjid tu, mula begitu ya. Mana dia tahu. Hak jahil ke hak alim ke tahu. Kecuali hak baru masuk Islam tu cerita lain. Maka orang yang mengengkarkan kewajiban solat menjadi kafir. Na'udzubillah. Siapa dia tak semaya dia engkar, dia kata solat tak wajib, kafir. Sembahyang yang 5 ini tidak terhimpun kesemuanya bagi nabi yang lain selain daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pandangan Tuan Syekh kata tidak. Diwajibkan solatnya 5 itu tarikh, tanda. Tarikh wajib solat tu bila? Bilakah diwajibkan solat 5 waktu tu, bilakah wajib? Maka jawab dianya diwajibkan 5 waktu itu pada malam Isra wal Mi'raj. Malam apa? Al-Isra wal Mi'raj. Bilakah malam Isra wal Mi'raj? Sudahlah, tak jumpa cari. Ya. Dalam kitab kita ni senang, dia bagi satu ya. Tuan Syekh kita kata Al-Isra wal Mi'raj itu pada malam 27 Rajab tahun yang ke-10 27 Rajab 10 tahun 3 bulan dikira semenjak baginda menjadi nabi. Maknanya tahun yang ke-10 kenabian. Tahun yang ke-10 kenabian. Maka itu dia panggil berlakunya Isra wal Mi'raj. Adapun tarikh yang sebenar 27 ke tidak, jawab dia para ulama berbeza pandangan yang panjang. Bilakah tarikh Isra wal Mi'raj? Ada kata salah satu 27, ada katanya bukan bulan Rajab. Manakala kita nak tetapkan 27 tu agak sukarlah. Sampai perbezaan tu yang sangat panjang lah. Ada kata Rabiul Awal, ada kata bulan Zulqa'dah. Pada itulah bagiannya tarikh nak menentukan Isra Mi'raj 27 itu ulama sirah berbeza pandangan, mungkin 5 ataupun 6 pandangan nak menetapkan. Jadi kita kata bila Isra Mi'raj, malam Nabi kita Isra Mi'raj. Wallahu alam dari sudut tarikh. Tulis tarikh yang tepatnya kita kata wallahu alam. Tuan Syekh kita dia ambil satu pandangannya. Ya, sebab dia nak ringkas-ringkas, tak payah cakap banyak. Baiklah. Sembahyang subuh pada pagi Nabi turun dari langit itu tidak wajib dikerjakan kerana belum ada ilmu tentang kaifiatnya. Tandalah itu, tapi kita kata tarikh 27 itu menjadi perbincangan khilaf ulama panjang. Ada kata bukan Rajab, ada kata boleh lain daripada Rajab, jadi panjang. Jadi Nabi SAW bila turun daripada langit, esoknya baru Jibril datang. Jibril datang, ajar Nabi solat. Hari yang pertama dia solat di awal waktu. Esok dia solat di akhir waktu. Kita ni ada awal ada akhir. Maka Jibril bagi tahu kepada Nabi SAW, al-waktu baina hadaini. Waktu solat ni antara dua ni. Jadi ada juga hak dia buat satu waktu je. Mata subuh awal, akhir subuh dekat naik matahari. Jadi hari pertama awal, hari yang kedua kemudian. Nanti kita bincang panjang dalam bab mana?
dalam bab waktu solat nanti insya-Allah. Baik, kita pergi kepada hanya sahnya innama tajibul maktubatu. Ini matan. Hak matan dia nak baca ke Arab. Biasanya pelajar-pelajar yang ikut bahasa Arab tu jumpa. Innama tajibu al maktubatu. Hanya sahnya sembahyang yang 5 waktu itu wajib. Semaya fardu dia panggil. Ala kulli muslimin mukallafin. Di atas tiap-tiap orang Islam yang mukallaf. Siapa dia mukallaf? Iaitu yang berakal, tidak gila, dan cukup umurnya, mana cukup umur dia balik, orang panggil balik, sudah balik. Laki-laki atau perempuan, tak kira lah. Yang penting balik. Tanda-tanda balik itu, perempuan banyak tanda sikit, laki-laki tanda. Ada tanda bermimpi, orang perempuan tanda dia mimpi atau mari haid, kan? Tumbuh bulu hari-hari. Paling lewat khilaf. Ada kata 15 tahun. Dalam fiqh Syafi'i kata 15 tahun tu balik. Ada yang dan yang suci. Naknya orang hak nak solat ni mesti orang yang suci. Apa makna orang suci? Maka sembahyang tidak wajib ke atas kafir asli. Kafir asli ni dia tidak najis. Body tu najis i'tiqadi dia panggil. Kanak-kanak tak wajib. Tapi kalau dia solat boleh. Orang gila tak wajib. Tapi kalau dia ikut solat bolehlah solat. Dan orang yang mughma. Mughma ni mughma alaih, orang yang pengsan tak sedar diri. Orang ni juga kalau dia semaya pun tak jadi, dia tak sedar. Dan tidak yang mabuk. Tak kira. Wasakran bila ta'adin. Dan orang yang mabuk tanpa melanggari syariat. Mabuk sendiri. Contoh dia tersalah makan ubat. Makan ubat jadi mabuk. Maka orang ni juga tidak wajib. Masa itulah. Tapi kalau dia pergi makan dadah, lah. Minum arak, lah. Sebab apa? Sebab mabuk buat sendiri. Itu tak kira. Dia berdosa kalau tak semaya ketika tu. Dan yang mabuk yang kedua-duanya bukan secara sengaja dan perbuatan dosa. Mana bukan sengaja, mana bukan benda berdosa. Makan ubi gadung. Ubi gadung ni kalau tak kena bacuh dia mabuk dah. Jadi itu. Ubi itu tidak haram. Tapi kalau pergi makan dadah, minum arak, lah itu sudah mabuk. Kenapa mereka tidak diwajibkan? Kerana tidak ada taklif ke atas mereka itu. Dan tidak wajib solat pula atas perempuan yang haid dan nifas. Orang perempuan haid dengan nifas tak wajib solat. Kerana sembahyang dari mereka berdua tidak sah. Dan yang sedap bagi orang perempuannya, dan tidak ada qada bagi mereka berdua. Alhamdulillah, kata muslimat. Kalau muslimat tak wajib semaya, tapi wajib qada, penat. Kena 15 hari cuti. 15 hari cuti, 15 hari duduk qada pula. Tak ada nak masak. Kan? Allah Ta'ala ni maha kaya. Dia bagi cuti, tak payah qada. Dia panggil cuti bergaji ke mana, istilah orang lah ni. Tapi kalau puasa cuti kena ganti. Sebab apa? Kenapa puasa cuti tapi bergaji? Kenapa? Puasa ni hari-hari berbilang je. Dalam setahun 10 hari, 15 hari, kecuali salah tarikh. Nyogi beranak bulan Ramadan, 30 hari. Ada orang tak kena tarikh ni. Mari sini dia kata saya ni ustaz. Kau duk main beranuk ya bulan Ramadan. Kata mejah lah sikit. Allahu Akbar. Patai tu biar lama sikit. Biar lari tarikh. Nak kata apa cakap kau beranuk bulan Ramadan. Tu penat dia kena ganti puasa banyak. Baik. Dan bahkan sembahyang diwajibkan atas orang murtad. Nauzubillah.
Orang murtad kena maya. Dan orang yang mabuk secara berdosa dan sengaja. Mana mabuk secara dengan perbuatan haram dia mabuk. Itu orang itu kena maya. Nak maya kan nana berjalan motor ni. Maknanya kalau dia tak solat, dia berdosa tinggal solat tu. Itu beza di antara mabuk yang dibuat dengan mabuk darurat. Hak mabuk darurat ni tak semaya tidak berdosa. Jadi masalah qada tu kita bincang lepas ni. Adakah dia kena qada ke tidak? Wa yuqtalu dan dikenakan hukuman bunuh. Siapa? Orang Islam yang mukallaf, yang suci maknanya yang cukup syarat. Balik siap dah dia tu, tidak gila. Dijatuhkan hukuman bunuh dengan dipotong lehernya apabila ia mengeluarkan sembahyang yang fardu sehingga keluar waktunya dengan sengaja. An waqti jam'in laha, daripada waktu yang harus dijamak. Contohnya dia tak semaya zuhur, kita suruh taubat, dia tak semaya juga, jangan bunuh lagi, tunggu dulu. Asar tak semaya juga, masuk maghrib baru boleh tangkap. Sebab dua waktu tu boleh jamak. Itu kaedah dia. Kalau ia malas, baik, yang tadi dia engkar wajib salat, maka kita suruh dia taubat. Dia tak mau taubat, dibunuh. Kategori yang kedua, orang tak salat ma'a i'tiqadi wujubiha, tapi dia kata wajib, dia tahu solat tu wajib. Macam mana hukum pula ni? Tulis tepi kitab. Orang yang meninggalkan solat dengan sengaja tapi dia tahu solat tu wajib. Kalau ia tidak bertobat selepas disuruh bertobat, dia panggil istitabah. Kita tangkap dia. Mau maya wajib, agi maya. Tak maya juga. Lepas disuruh, adalah berapa hari, 3 hari waktu taubat tu ada waktu dia. Dia tak mau taubat. Selepas disuruh bertaubat, bunuh dia. Dan menurut pegangan yang mengatakan sunat disuruh bertaubat itu tidak wajib, maka memancung leher orang yang mentakhirkan sembahyang seperti di atas sebelum ia bertaubat adalah tidak didamankan. Maknanya tidak dikenakan hukum had. Orang ni, mana kalau kita kata taubat tu wajib, ada setengah khilaf ulama kata taubat tak wajib, kan? Tapi dia grab doa tak sembahyang, dia pacun. Adakah orang yang pancun tengkok orang tu kena balas bunuh? Syekh ni kata la yadman lakinnahu ya'sam, tapi dia berdosa dengan perbuatan itu. Maknanya balas balik bunuh dak, sebab dia ni tak sembahyang. Kerah ni kita ni main-main. Tetapi orang yang memancung itu melakukan dosa. Berdosa lah dianya sebab pergi pancung kawan tu. Benda tak habis istitabah lagi, kan? Orang yang meninggal sembahyang dengan engkarkan wajibnya adalah dibunuh kerana kafirnya. Ini beza. Ia tidak dimandikan dan tidak juga disembahyangkan seperti yang dilakukan kepada mayat orang kafir. Tanda ni pelajar. Orang meninggalkan sembahyang dua kategori. Kategori yang pertama, dia engkar kewajipan solat, maka orang ini dibunuh murtad. Orang ni dia tak engkar wajib solat, tapi dia tak solat. Kita tangkap dia, suruh dia bertaubat, tak mau taubat juga, maka orang ini juga dibunuh. Cuma yang pertama tadi bunuh murtad, mayat dia tidak dikebumikan di kubur orang Islam, tidak dimandi, tidak dikafankan, kita hantar ke jarak. Yang kedua tadi, yang mengaku wajib solat, maka orang dibunuh bukan murtad, dibunuh fasiqan, mengikut mazhab Syafi'i. Ada setengah mazhab lain kata tak, kafir juga. Itu keras sikit lah. Kafir. Jadi mazhab Syafi'i dia lembut sikit, tapi dia kata tidak kafir, fasik. Maka oleh kerana fasik, dua-dua tu pancung kepala belakang. Darbar rekab, potong tengkok. Cuma hak ni kita kena mandi, kafan,
ditanam di perkuburan orang Islam. Itu beza. Hukumnya di akhirat ilallah. Kita serah kepada Allah Taala, bukan kerja kita nak cabar sampai ke akhirat. Baiklah. Tanda tepi kita masuk kepada bab nak qada solat, bab qada solat. Apabila seorang yang tidak ada keuzuran syar'i meninggalkan sembahyang, dia tak ada uzur apa? Tak ada haid, tak ada nifas, tak ada benda uzur, maka ia wajib bersegera qada, yubadiru man marra bi faitin, segera kena qada sembahyang yang terlupa itu, dan wajib qada pada waktu itu juga. Mana kalau dia tinggal semaya dengan sengaja, tak ada sempat, bukan tertidur, bukan mabuk, bukan pitam, bukan kena bius, bukan terlupa saja ya, maka orang ni wajib taubat segera. Ini beza ni. Orang tinggal solat dengan sengaja, orang tinggal solat dengan sebab uzur, terlupa, berbeza. Kata Syekh kami, siapa dia Syekh kami? Ahmad bin Hajar, Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, yang zahirnya orang yang meninggalkan sembahyang lazimlah, fayalzamuhul qada fauran, mesti menggunakan semua masanya untuk mengqadakkan dia. Dia kata apa? Kata Ibnu Hajar, yalzamuhu sarfu jami'i zamanihi lil qada. Semua masa dia ada ni kena qada semaya. Ma'ada ma yahtaju li sarfi fi ma la budda minhu, kecuali masa yang terpaksa dia kena guna, masa nak pergi ke tandas kan, dan nak pergi makan, pasal nak pergi kerja, hak lain tu kena qada, tak boleh buat kerja lain. Wa annahu, ini hak jadi cerita kita ni, yahrumu alaihi tatawwu', bagi Imam Ibnu Hajar haram orang yang ada qada ini solat sunat. Pasal itulah bila mari bulan Ramadan, ada orang kita tanya ustaz, macam mana kita ni ustaz, nak maya kau nak qada ke tidak, nak maya sunat tarawih, tak boleh, mu ada qada. Dia berpegang dengan fatwa Ibnu Hajar. Jadi macam mana kita nak buat? Jadi dalam kitab kita ni, dia berbeza di antara orang yang tinggal solat dengan sengaja, maka wajib dia kena qada, tak boleh solat sunat lagi. Dengan orang yang tinggal solat uzur, maka itu tak apa nak melambat-lambatkan. Wa yubadiru nadban in fata bi uzrin. Sunat dia cepat-cepat qada kalaulah solat itu tertinggal kerana uzur, kanaumin, seperti dia tertidur. Tidur mana? Lam yata'adda bihi, tidur yang tidak melampau. Mana kita tidur ni, nak subuh setengah jam lagi, nyagi tidur. Terlepas sungguh subuh. Dia tahu dah kita berjaga malam, kerja shift malam. Lagi setengah 1 jam nak subuh, sabar. Baca Quran aku duduk, orang azan subuh semaya. Dah tak lagak nak tunggu. Ni maknanya tidur lewat, kau tijai pun tidak, pesai orang pun tidak, maka itu dia panggil ta'adin. Bagi orang yang keuzuran, sama ada dia uzur sungguh, misalnya tertidur yang tidak disengajakan, wanisyan, dan terlupa itu, maka sunat bersegera dalam mengqadakan sembahyang yang lupa itu tidak wajib. Jadi baiklah para jemaah sekalian, oleh kerana masalah ini masalah agak besar, kita tengok lagi pandangan para ulama Islam dalam masalah ini. Maka Ibnu Hajar sendiri dalam kitab ni, dalam kitab dia Tuhfatul Muhtaj, seperti yang dinukilkan oleh Syekh Malibari ni daripada tok guru dia ni, maka tak boleh solat qada, tak boleh solat sunat. Jadi ada para ulama lain kata boleh, tanda sini, wastasna ba'dul ulama, sebahagian ulama kata boleh kita solat sunat ratibah, mana solat sunat yang muakkad, seperti solat sunat fajar, solat sunat witir, solat qabliyah, ba'diyah yang muakkad, itu boleh buat. Hak lain-lain jangan sibuk qada,
Contohnya dalam Asy' al-Adawi ala Syarhil Khirashi, dia mengatakan wala tajuzu nafilah, tidak harus solat sunat bagi orang yang ada solat qada illa fajr, kecuali solat sunat fajar, solat sunat witir. Maknanya solat sunat yang dikira rawatib. Amnon rawatib, solat sunat yang tetap, qabliyah ba'diyah. Manakala kita nak solat duha pun 2 rakaat je, ambil yang paling ringan. Witir 3, hak lain tu qada. Itu boleh. Cuma timbul lagi di zaman kita hari ni, kalau kita tahu berapa lama kita tinggal. Ni tak tahu. Bila, berapa hari tinggal, tak tahu. Tapi zaman muda-muda dulu, cegelak-cegeluk. Ada tinggal, ada solat. Macam mana kita nak buat hal ni? Jadi ada ulama kata kita kena tahri, kita kena siasat berapa lama kita tinggal, patut qada. Jadi sebahagian ulama mengatakan oleh kerana kita pun tidak tahu, kita pun tidak pasti, kita pun tidak ada kemampuan nak tunggu sampai 3 tahun lagi baru kita nak sembahyang sunat, maka bolehlah kita jamak di antara pandangan para alim ulama, sama ada mazhab Syafi'i atau lain. Bahkan Imam Ibn Hajar sendiri dalam kitab dia, dia panggil Al-Fatawa Al-Kubra, dia kata apa? Wa man alaihi fawaid, orang yang meninggalkan salat, fa in kan, ini kata Ibn Hajar sendiri dalam kitab Al-Fatawa Al-Kubra, fa in kanat faitatan bi'uzrin jazalahu qada'un nawafil ma'ha sawa'un ar-ratibatu wa ghairuha. Mana kalau orang itu tinggal dalam keadaan uzur, kalau keadaan ada keuzuran, maka bolehlah dia qada dan dia solat sunat. Jadi alhamdulillah, inilah pandangan yang kita pilih, yang ana pilih, untuk memberi kelonggaran kepada para muslimin dan juga muslimat yang waktu muda dia lara lah, mau duduk kerja dalam hutan, kalau duduk kerja di mana-mana tempat, semaya tak semaya lebih kurang ya. Nah, maka kita mengatakan ambillah jalan tengah, bahawa kita solat sunat yang bersifat rutin harian, macam qabliyah, ba'diyah, witir, duha pun jangan banyak, 2 rakaat contohnya, paling minimal kita ambil supaya ada sunnah. Yang lain-lain kita habiskan masa kita dengan qada. Itulah peluang yang kita ada, insya-Allah. Kalau kita nak kata haram terus, penat juga. Sebab orang yang tinggal dulu-dulu pun kita letak dia bawah kategori uzur lah, keuzuran. Uzur, al-uzru bil jahli, dia jahil, tak tahu jahil tu okey masa tu. Nah, jadi kalau kita nak berat doa, akhir kali dia pun pakai mati tengangong gitu, semaya sunat pun dak, semaya qada pun dak, maka dua-duanya tidak, kita kata nanya. Jadi pasal itulah pendekatan yang saya pilih, iaitulah kita suruh dia qada dan kita minta supaya dia solat sunat rawatib. Yang lain-lain tak sah. Oh, ini ada orang anjur solat sunat ni yang tidak waris daripada Nabi, tak usah buat. Orang solat sunat kita solat qada, boleh. Macam mana nak orang semaya ajak kita solat qada? Qada subuh lah. Subuh dengan hajat sama banyaknya. Jadi hak paling banyak sekali solat qada kita boleh buat subuh. Dah orang niat tarawih, kita niat subuh. Boleh je. Contohnya kita niat subuh. Rakaat yang kedua kita niat maghrib, tambah 1 rakaat, tak ada jadi masalah. Cuma orang duk perhati tengok dia ni kuat bangun semacam ni. Jadi macam-macam. Jangan mengaibkan diri sinilah. Yang pentingnya kita jamak di antara dua pandangan ini, insya-Allah ada keluasan. Lebih-lebih lagi. Tapi kalau kita tahu, contohnya kita dalam perjalanan yang baru ni memang 3 hari 3 malam kita tak solat. Qada semua. 3 hari 3 malam, 3 kali 5, 15. Semaya semua 15 fardu, lepas tu baru sembahyang sunat. Ini kita terima pandangan Ibn Hajar, kata tak boleh bagi orang yang ada qada. Tapi kalau tak tahu berapa tahun, tak tahu habis sampai bila orang ni tak sembahyang sunat, kita kata insya-Allah. Padahal telah ada setengah ulama ni lain daripada majoriti jumhur ulama, ada pandangan yang sedikit. Dia kata orang yang tinggal solat tak payah qada sebab dia pegang mazhab yang mengatakan orang tinggal solat tu kafir. Habis dia taubat masuk Islam mula, kira mula balik. Ini berat dah ni. Jadi kita tak terima lah kata pandangan yang kata orang
Orang tinggal solat tu kafir. Kalau tidak, kalau nya mati ketika tu, patut anak dia boleh dengan isteri dia masa tu, anak, panjang cerita. Jangan mudah nak main kafir tengah jalan ni. Nah, na'udzubillah. Ini perbincangan yang panjang. Baiklah. Itu sebahagian daripada perbincangan, tidaklah terlalu detail, cuma menarik kata-kata Imam Ibn Hajar dalam Fatwa Al-Kubra, dan juga imam lain pun dia kata gitulah juga. Allahu Akbar. Baik. Kita pergi pada perbincangan seterusnya. Setakat mana ada masa lagi. Wa yusannu tartibu. Cara qada. Tadi hukum qada dan qada dengan solat sunat. Mana hukum qada kesimpulannya, orang yang tinggal dengan sengaja wajib segera qada. Orang yang tertinggal tidak sengaja boleh dilewatkan sikit. Boleh lewat sikit. Tapi jangan lewat benar, kan mati tak dan habis pula. Dari sudut tartib macam mana? Wa yusannu tartibuhu. Tengok. Dan sunat. Dan disunatkan menjaga tartib solat. Apa dia jaga tartib solat? Fayaqdi subha qabla zuhri. Melakukan sembahyang luput itu, maka hendaklah ia mengqadakan subuh sebelum zuhur. Dan demikian seterusnya. Manakala kita tahu aku tinggal solat 5 waktu. Kenapa? Pengsan. Mudahlah kan? Maka kita tertib. Mula solat mana kita mula masuk hospital tadi? Masuk pembedahan, kita kata mula pukul 10 pagi. Maknanya kita tak sembahyang zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Jadi kita tertib. Kena tertib. Sunat dikata sini, wa yusannu sunat, wa hakadha. Dan didahulukan, wa taqdimuhu ala hadiratin. Didahulukan solat yang luput itu atas sembahyang waktu hadir yang tidak ditakuti luputnya. Contohnya kita sedar zuhur. Kan? Jadi kita nak qada zuhur ke nak sembahyang asar. Kalau asar tu dah lewat dah, dekat nak maghrib dah, sembahyang asar dulu. Sebab asar tu ada waktu lagi, tak payah qada. Zuhur tu memang kena qada dah pun. Itu maksud dia. Kalaulah luput itu dengan keuzuran, walaupun ia takut luput berjamaah dengan sembahyang yang hadir, ini yang mu'tamad. Dia kata mu'tamadnya. Maknanya wa in khasya fauta jama'atiha 'ala al-mu'tamad. Maknanya kita kena tertib juga. Maknanya tu imam maya zuhur maya asar tu. Kalau aku maya zuhur dulu, tak ada pula asar dengan dia kan. Tak apa, kita masuk dengan tu imam ni maya zuhur. Sudah tu imam maya asar, kita tambah asar pula. Boleh. Wa in fata bila uzrin. Dan jika kalau dia tertinggal bukan dengan uzur, fayajibu taqdimuhu 'alaiha, maka wajib ia mendahulukan qada yang luput daripada sembahyang yang hadir, sembahyang waktu dia tu. Kena qada dulu. Kalau ia takut luput sembahyang hadir dengan sebahagian daripadanya terkeluar daripada waktu, misalnya walaupun sedikit terkeluar daripada waktu, maka ia wajib solat sembahyang yang tunai dulu. Jadi kita fahamlah. Maknanya kita ni pukul 7 suku maghrib. Masa tu kita pukul 7. Kalau kita sembahyang asar dulu, sembahyang zuhur dulu, terlepas asar, maka kita kena sembahyang asar dulu. Itu kaedah dia. Dan wajib didahulukan apa yang luput dengan tidak ada keuzuran, dan dikemudiankan solat yang luput dengan keuzuran walaupun hilang tartibnya, kerana jaga tartib itu sunat dan bersegera qada itu wajib. Ini kaedah dipanggil, bila bertembung di antara wajib dengan sunat, kita kena ambil hak jaga hak wajib. Dalam mazhab Syafi'i kata, orang tinggal dengan sengaja wajib tartib, wajib qada dulu, kemudian kita qada yang kemudian. Wa yundabu ta'khirur rawatib anil fawaiti bi'uzrin. Dan sunat dikemudiankan sembahyang sunat ratibah daripada sembahyang qada yang luput dengan keuzuran. Jadi utamakan solat qada dulu, baru kita pergi sunat rawatib. Dan wajib mengkemudiankan sembahyang sunat rawatib selepas melakukan qada
yang luput dengan tidak ada keuzuran. Jadi tak boleh. Kalau kita tinggal solat dengan sengaja tak uzur, maka wajib kita kena semaya qada dulu, barulah semaya sunat. Itu. Tapi kalau kita qada tinggal dengan uzur, boleh pilih. Nak rawatib dulu boleh, nak qada dulu boleh. Dia panggil yunda, mana sunat je. Tertib tu sunat. Baik. Ini tanda. Masalah upah semaya boleh ke tak boleh? Ini benda penting berlaku ni. Zaman kita ni macam-macam orang mari. Nah, tambihun, suatu peringatan. Dengar ni. Man mata wa alaihi salatu fardin lam tuqda wa lam tuf'al anhu. Ini fiqh mazhab Syafi'i. Sesiapa yang meninggal dunia walhal ada sembahyang fardu yang belum diqada. Dia mati tak ada qada semaya dia. Tak kiralah dia tinggal dulu kerana uzur ke tak uzur ke, kan? Apa hukum? Lam tuqda, tiadalah diqadakan akan dia oleh keluarga dia. Jangan duk bagi ayah kita tak semaya 100 waktu ni, 10 waktu seorang. Adik-beradik ada 10 orang. La. Walam tuf'al anhu, dan tidak boleh dibayar fidyah. Tak ada bayar fidyah. Ni ada orang mari ni. Mari nak jumpa ustaz. Kata boleh, silakan. Apa dia? Oh, orang kata, kalau ayah kita mati ni kita kena bayar fidyah semaya dia. Kata banyak mana nak bayar? Ayah dia umur 75 tahun mati. Kata 75 kalau nak bayar semua tolak 15 kena bayar 60 tahun. Kena 60 tahun dua lori beras. Mari pakai klik tak mari dah. Kita tak usahlah buat. Dalam kitab fiqh Syafi'i ini jelas, lam tuqda wa lam tuf'al anhu, tidak ada qada bagi solat yang tertinggal. Siapa dia, orang tua kita, keluarga kita hak mati, terserahlah dia dengan Allah Azza wa Jalla, dan tidak boleh dibayar fidyah. Orang buat tamik mana? Nih, ambil sini. Wa fi qaulin. Wa fi qaulin, dan ada satu qaul, mana ada satu pandangan. Pandangan ni kata apa? Innaha tuf'alu anhu, sesungguhnya hendaklah diqadakan baginya, awsa biha amla, sama ada diwasiatkan akan dia ataupun tidak. Hakahul Abbadi anis Syafi'i, Al-Abbadi telah meriwayatkan maklumat ini daripada Imam Syafi'i. Kenapa? Li khabarin fi, kerana ada hadis. Hadis mana tu? Hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam suruh qada puasa. Man mata wa alaihi siyam sama anhu waliyuhu. Siapa dia mati tertinggal puasa, wali dia, keluarga dia boleh ganti puasa. Ataupun kita bayar cukup, bayar fidyah, boleh. Jadi Imam Syafi'i tak kata solat. Dia kata puasa. Mari ulama kemudian kita qiyaslah. Maka timbullah masalah, boleh ke qiyas dalam ibadat? Boleh ke nak qiyas dalam ibadat? Dalam bab puasa, na'am, Nabi suruh. Nabi kata sama anhu waliyuhu, suruh puasa. Dalam bab haji, boleh. Seorang nama dia sahabat Nabi ni mari, dia kata labbaika an Syubrumah. Aku buat haji ni kepada Syubrumah. Syubrumah mati. Sayang dia ni buat haji. Nabi tanya, siapa dia Syubrumah? Siapa Syubrumah tu? Dia kata akhun li, adik-beradik aku ke keluarga dia. Nabi kata mau haji ke lagi? Belum lagi. Nabi kata hujji an nafsika, tahun ni mau kena haji untuk dirimu, tahun depan mau haji untuk Syubrumah. Mana boleh ganti, boleh dibadalkan. Haji boleh, puasa boleh, solat tidak boleh. Karena itu fiqh Syafi'i lam tuqda wa lam tuf'al. Jadi jangan kita keliru. Ini ambil daripada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ambil daripada bab puasa, bukan dalam bab solat, kan? Wa fa'ala bihi Subki an ba'di aqaribihi. Imam Subki ada melakukan kepada sebahagian daripada keluarga dia. Kita kata itu pandangan Imam Subki. Jadi pandangan imam, kita hormat pandangan dia, tapi mana dalil dia? Tidak ada dalil yang menunjukkan bahawa boleh difidyahkan salat, diqadakan salat kepada orang, untuk orang lain, maka perkara itu terhenti setakat itu. Sebab itulah ulama kata al-aslu fil ibadati tauqif. Asal dalam bab ibadat ni kena ada dalil. Tak boleh kita
kias-kias begitu saja jadi masalah. Kalau tidak banyaklah jadi kiasnya. Maka para jemaah sekalian, itu peringatan besar kepada kita. Kita boleh buat kesimpulan. Tengok ni, dalam kitab ni Tuan Syekh kita kata, muhakkik kata raji' al-faidah fi babis saum. Tengok perbahasan ini dalam masalah ganti puasa. Kita kata ganti puasa, na'am, ada dalil. Ganti solat, tidak ada dalil. Patut pula mari pula zaman kita ini bahasa boleh main cak tolak pula. Tahu cak tolak? Dia beli beras 10 guni, tolak mari. Akhir kali tok lepas tu boleh RM50, habis saja gitu ya. Lah, jangan main dengan hukum Allah Azza wa Jalla, tak usah main. Ada baru ni orang tunjuk dalam gambar dalam internet, dia main tolak. Beras, saya beli beras guni ni, dia untuk ayah saja tolak. Saya sedekah ke tuan guru, bayar pula. Dia main tolak gitu. Kenapa? Maka kita kata, kesimpulan kitanya, fiqh dalam mazhab Syafi'i tidak ada fidyah dan tidak ada ganti solat. Cuma ada pandangan sebahagian ulama. Baik. Timbul lagi soalan, tak boleh ke kita ambil pandangan ulama? Kita kata boleh. Memang kita ni kena ikut ulama, tapi majoriti ulama mazhab Syafi'i kata la tuqda wala tuf'al. Tiba-tiba kita nak ambil yang seorang. Kenapa? Nah, sebab itulah ana bagi peringatan kepada kita para pendakwah, para imam, para ustaz, jangan mudah-mudah nak ambil beras orang atas dasar nak bayar fidyah, sebab tidak ada dalil yang menyebut sedemikian. Kalau kita, yang anak kata saya nak sedekah juga beras ni, boleh. Buat mari, berapa banyak nak? 10 guni. Silakan. Niat ke apa? Niat beras ni sedekah ke ayah? Sedekah untuk arwah ayah. Kita terima. Tapi kalau kata nak bayar fidyah kerana solat dia, kita tak boleh terima, sebab tidak ada nas yang menetapkan sedemikian. Kita kena jujur dengan ilmu kita. Amanah ilmiah tu kena jaga. Kalau buat puasa pun kena kita tanya juga. Ayah tu mati bila? Dia mati, dia sakit 2 tahun dah. Semenjak dia sakit kena stroke, kadang-kadang koma, tak sedar-sedar dah. Orang ni tak pernah sihat. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, siapa dia sakit yang berterusan, tidak ada masa untuk dia qada puasa dia, la syai'a alaih, tak payah bayar fidyah, tak payah qada puasa. Sebab dia uzur dan dia tidak mampu untuk nak qada. Habis itu. Pasal tu kalau kita nak kira fidyah orang, kena tanya satu-satu. Dia ni waktu sakit, pernah dia sihat ke tidak? Dia waktu untuk qada ada? Tak ada. Sakit berterusan, kita kata la syai'a alaih, tak ada apa-apa. Anak kata tak puas hati saya nak sedekah, silakan. Tapi biar jelas. Ada setengah orang ni bila kita cerita, kalau kita kak, duit saya niat dah ni, saya beli beras niat sedekah, tak apa. Tapi kita nak kata dia ni mesti kena bayar, itu tidak jujur dengan ilmu kita. Wallahu alam. Tamatlah perbincangan kita dalam masalah kewajipan salat. InsyaAllah kita akan masuk dalam siri akan datang, wa yu'maru mumayyizun biha li sab'in wa yudrabu 'alaiha li 'ashrin ka saumin ataqahu. Dan hendaklah disuruh kanak-kanak salat. InsyaAllah tanda tepi itu hukum kanak-kanak. Kena tanda. Dalam siri akan datang kita akan bincang tentang hukum salat anak-anak kita ni, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.